Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Nagarash, anak lelaki Niana Segar, nombor metrik 260734. Pusat Pengajian Q Kuantan. Di sini saya ingin membentangkan tugasan individu bagi subjek GMGM 3053, pengurusan latihan dalam organisasi. Tajuk tugasan individu saya adalah analisis keperluan latihan organisasi Polis Diraja Malaysia. Pengenalan bagi tugasan individu saya adalah seperti berikut. Dalam menjalani proses perkembangan dan kemajuan, seharusnya setiap organisasi mempunyai matlamat-matlamat utama yang perlu dicapai. Selain itu, semasa menjalani proses perkembangan dan kemajuan, organisasi tidak akan lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran, halangan dan masalah yang memerlukan kepada jalan penyelesaian yang terancang dan membina. Perancangan sumber manusia ini adalah satu proses yang terkandung dalamnya ada dua langkah, iaitu ramalan keperluan dan perancangan program. Aspek perancangan program perlu mengambil kira isu-isu semasa dan aspek kos serta keperluan dan pulangan yang mungkin dicapai, yang dinyatakan oleh Cascio tahun 1991. Seterusnya adalah Organisasi Polis Diraja Malaysia (PDRM). Pasukan Polis Diraja Malaysia merupakan salah sebuah organisasi yang tertua di Malaysia yang telah mencapai usia 215 tahun dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Pasukan ini merupakan satu organisasi keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang yang menjaga keamanan di dalam negara yang melibatkan semua kes-kes jenayah lalu lintas, narkotik, mengumpul maklumat risikan dan menjaga keselamatan perairan ataupun sempadan negara. Bagi meningkatkan prestasi dan perubahan perlakuan dalam organisasi, reka bentuk latihan yang terbaik diperlukan. Sehubungan itu, bagi memastikan suatu program latihan memberi manfaat kepada organisasi, ia perlu dinilai terutamanya terhadap keberkesanan dan hubungan dengan prestasi kerja. Keperluan latihan dalam organisasi. Latihan adalah satu proses memperoleh dan memperbaiki kemahiran berpengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk mempertingkatkan prestasi kerja dalam organisasi. Walaupun latihan mempunyai pelbagai bentuk, namun matlamatnya bagi meningkatkan kebolehan melakukan tugas serta memperbaiki prestasi kerja. Bagi melaksanakan sesuatu, program latihan setiap organisasi perlu menyediakan peruntukan kewangan yang tinggi untuk tujuan tersebut. Bagi memandangkan tingginya kos pengendalian sesuatu latihan, setiap organisasi sentiasa mengambil berat tentang keberkesanan pelaksanaan latihan. Seterusnya adalah keberkesanan latihan dalam organisasi. Keberkesanan latihan merujuk kepada keadaan di mana pelatih yang mencapai matlamat yang dirancang dan dalam masa yang sama, ia mencapai objektif latihan tersebut. Dalam konteks tugasan ini, keberkesanan latihan boleh dikategorikan sebagai kejayaan yang dicapai oleh pekerja dalam program latihan yang telah dihadiri oleh mereka. Keberkesanan ini dapat dilihat apabila pekerja itu mampu mengaplikasikan kemahiran ilmu, pengetahuan dan sikap positif yang diperolehi semasa program latihan dijalankan. Mengikut dasar latihan sumber manusia sektor awam, mendefinisikan sebagai latihan proses pemindahan ilmu pengetahuan dan disiplin bagi menambah pengetahuan dan kemahiran serta untuk memenuhi keperluan dan tuntutan semasa dalam organisasi. Seterusnya meliputi disiplin keilmuan ini diprogramkan dalam semua bentuk dan jenis latihan PDRM. Yang pertama, latihan asas. Latihan asas wajib dilalui oleh semua pegawai polis bertujuan untuk mengorientasikan orang awam yang baru dibawa masuk ke dalam organisasi polis. Yang kedua, latihan kemahiran ataupun kepakaran. Latihan ini diberikan untuk anggota yang sedang berkhidmat yang terdiri daripada semua kategori pangkat. Ia bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan kepakaran serta berkait secara langsung dengan tugas bagi menyediakan pegawai dan anggota dengan tugas baru ataupun tugas khusus. Yang ketiga, latihan pembangunan. Latihan ini juga diberi kepada anggota yang sedang berkhidmat yang terdiri daripada semua kategori pangkat. Ia bertujuan untuk mengisi kekurangan pengetahuan teori dan amali mengenai sesuatu bidang yang diperlukan oleh pasukan. Latihan ini diadakan dan di luar negeri bagi mendapatkan sijil, diploma atau ijazah yang diiktiraf. Yang keempat, latihan pemulihan dan remedial. Latihan ini diberikan kepada anggota yang sedang berkhidmat yang terdiri daripada semua kategori pangkat, yang ia bersifat pemulihan dan bertujuan untuk memperbetul dan menyelesaikan masalah pengendalian kerja dari aspek sikap, mental dan fizikal sejajar dengan kehendak pasukan.
Yang berikutnya, proses mengenal pasti keperluan latihan. Proses mengenal pasti keperluan latihan boleh dilakukan pada beberapa peringkat dalam organisasi. Contohnya di peringkat korporat, jabatan, pasukan atau individu. Ia juga boleh dilakukan oleh mana-mana kumpulan tertentu seperti pengurus, penyelia atau pekerja baru. Keperluan latihan boleh dijelaskan dengan melihat komponen-komponen seperti pengetahuan, kemahiran dan kecekapan sikap serta nilai. Yang pertama untuk pengetahuan, membiasakan diri dengan persamaan atau perbezaan dalam menginterpretasikan berbagai-bagai teori dan konsep yang dikaitkan dengan topik atau model tertentu. Bagi poin pengetahuan yang kedua, mendapat kemahiran mengkritik teori, konsep dan prinsip-prinsip yang dibentangkan semasa sesi latihan dan melihat kaitannya dengan kerja atau organisasi PDRM. Poin yang ketiga, mengembangkan sesuatu pangkalan data ataupun kerangka kerujukan untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang-bidang berkaitan latihan. Poin yang keempat, membangunkan kebolehan untuk mengenal pasti berkaitan antara pengetahuan dan perlakuan. Seterusnya akan dirujuk pada langkah-langkah analisis kes dan teori keperluan latihan. Tujuan penilaian adalah untuk mendapat maklumat mengenai sesuatu komponen supaya keperluan dan penyelesaian dapat diatasi. Yang pertama, sebenarnya ialah merujuk kepada status masa kini dan keadaan sekarang. Yang kedua, optimal pula bagaimana situasi itu seharusnya dan bukan menurut persepsi keperluan atau kehendak. Jika ada perbezaan antara sebenar dan optimal, maka wujud jarang dan jurang inilah yang perlu dikenal pasti. Yang ketiga, komponen perasaan memerlukan mereka bentuk untuk mengumpul data-data tambahan dan informasi lebih mendalam bagi menyatakan bagaimana kesan perasaan terhadap pengguna. Yang keempat, sebab pula diterjemahkan kepada persoalan mengapa. Kerap kali persoalan mengapa ini adalah akibat daripada kekurangan latihan, persekitaran tempat kerja, kekurangan insentif atau motivasi. Yang seterusnya, analisis keperluan latihan. Kepentingan latihan kepada setiap organisasi tidak dapat kita nafikan. Latihan yang efektif dan sistematik akan memberi kesan kepada prestasi dan kejayaan sesebuah organisasi. Yang pertama, keperluan, iaitu organisasi Polis Diraja Malaysia merupakan ataupun mengurangkan jurang yang wujud antara hasil kerja masa kini dengan hasil kerja yang diingini. Ia boleh didefinisikan sebagai suatu kekurangan atau sebagai suatu peluang. Yang kedua, penilaian, iaitu merujuk kepada proses mengenal pasti keperluan organisasi Polis Diraja Malaysia dan menyusunnya mengikut keutamaan. Setiap ketua dalam organisasi PDRM sentiasa mengejar masa dan sentiasa dalam keadaan terburu-buru. Yang seterusnya adalah cadangan kepada pihak pengurusan Polis Diraja Malaysia. Cadangan pertama, mendapatkan salinan deskripsi kerja dalam organisasi. Sebab lazimnya organisasi akan mempunyai deskripsi kerja bertulis yang terangkum di dalamnya kenyataan tentang apakah yang dilakukan oleh pekerja, termasuklah keadaan di mana kerja tersebut akan dilakukan. Cadangan yang kedua, mengidentifikasi tugas yang terangkum dalam kerja. Setiap satu kerja akan mempunyai pecahan tugas yang terperinci. Tugas-tugas ini harus disempurnakan untuk menjamin kesempurnaan kerja. Cadangan ketiga, mengidentifikasi ilmu pengetahuan, kemahiran serta kebolehan yang diperlukan untuk melaksana serta menyempurnakan tugas setelah dikenal pasti tugas yang dilakukan. Elemen KSA harus ditentukan. Cadangan yang keempat, mewujudkan objektif khusus seperti maklumat dari identifikasi KSA akan digunakan untuk mewujudkan objektif khusus. Objektif khusus adalah kenyataan khusus tentang tingkah laku yang dijangkakan akan dipamerkan oleh para pekerja yang mengikuti program latihan. Yang terakhirnya adalah kesimpulan bagi tugasan individu saya, iaitu analisis keperluan latihan organisasi pasukan Polis Diraja Malaysia. Bagi menentukan sama ada latihan adalah jawapan pada penyelesaian masalah, satu soalan yang wajib dijawab ialah, adakah pekerja mengetahui cara bagaimana untuk memenuhi tuntutan piawai sesuatu tugas yang diberikan? Jika jawapannya tidak, maka latihan diperlukan. Jika jawapannya ya, maka tindakan lain diperlukan dan bukan menjalani latihan. Daripada Clark pada tahun 1998. Jika tidak ada insentif yang sesuai, maka haruslah diubah supaya polisi memberi bonus mengikut prestasi
program penglibatan dan kualiti, mengadakan peluang kerjaya secara vertikal dan horizontal, serta wujud peluang-peluang pembangunan. Begitu juga sekiranya kurang motivasi, maka harus ada program coaching dan lebih banyak diberikan tanggungjawab, terutama peluang untuk sama-sama membuat keputusan dalam organisasi. Sekian, terima kasih.